menyusun tari alat-alat sembah diberi cerdas. Berdasarkan artikel masalah tingkah laku seksual pelajar pendidikan khas bermasalah pembelajaran yang dikeluarkan oleh UKM, artikel ini membincangkan masalah dan faktor pemangkin tingkah laku seksual dalam kalangan pelajar pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Perkembangan seksual merupakan satu proses bagi memenuhi keperluan asas manusia seperti disukai, diterima, menerima nilai perasaan, tertarik serta berkongsi perasaan dan rasa. Tingkah laku seksual juga boleh menyebabkan berlakunya gangguan seksual dalam kalangan rakan sebaya. Oleh yang demikian, tingkah laku ini menjadi satu ancaman kepada pelajar itu sendiri dan juga individu di sekitarnya. Beberapa faktor utama yang menggalakkan tingkah laku seksual ialah inkuiri, perasaan bimbang dan peniruan. Bagi menangani masalah ini, kaedah rawatan berperingkat secara berkumpulan merupakan jalan terbaik. Di samping itu, kerjasama dari pelbagai pihak seperti ibu bapa, tenaga profesional dan pihak berwajib perlu untuk memastikan keberkesanannya. Berdasarkan artikel gejala hubungan seks dalam kalangan pelajar yang diterbitkan oleh Universiti Malaysia Sabah, artikel ini membincangkan atau mengenal pasti faktor-faktor penyebab berlakunya gejala seks dalam kalangan pelajar dan bagaimana pelajar boleh terlibat dengan pelakuan seks tersebut di sebuah sekolah di Tawau. Motivasi ke arah pelakuan seks ini merupakan satu dorongan yang kuat kepada tingkah laku seseorang individu. Pensapelan yang digunakan ialah pensapelan bertujuan, iaitu seramai 2 orang peserta yang terdiri daripada pelajar di sekolah menengah. Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan temu bual merupakan kaedah yang digunakan sebagai instrumen kajian. Hasil kajian mendapati antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar terlibat dengan gejala seks ialah faktor ibu bapa, pegangan agama longgar, pengaruh rakan sebaya dan pengaruh teknologi. Selain itu, motif peribadi sosial, pergaulan bebas dan tekanan perasaan antara sebab bagaimana pelajar boleh terlibat dengan gejala hubungan seks. Berdasarkan artikel punca kesan dan langkah untuk menangani tingkah laku seksual, pelajar mengikut pendekatan kaunseling Islam yang dikeluarkan oleh Universiti Teknologi Malaysia. Artikel ini membincangkan konsep pemikiran punca-punca kesan dan langkah menangani tingkah laku seksual di kalangan remaja Melayu yang beragama Islam mengikut pendekatan kaunseling Islam. Model Al-Ghazali yang berkait rapat dengan hati dibincangkan dengan lebih mendalam untuk melihat berleluasanya pergaulan sosial yang bebas dan hubungan seks tanpa nikah yang berpunca dari hati manusia yang kotor dan rosak. Akibatnya, manusia bertindak mengikut hawa nafsu yang melibatkan anggota tubuh badan seperti mata, telinga, mulut, tangan, kemaluan, kaki, badan dan pakaian. Di samping itu, artikel ini juga membincangkan punca-punca manusia melakukan tingkah laku seksual dan kesannya yang dialami dalam konteks Islam. Pendekatan kaunseling Islam dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar turut dibincangkan untuk menangani masalah tingkah laku seksual di kalangan pelajar. Saya Nur Fatihah binti Sulaiman, 829725. Artikel pertama, gangguan seksual dan kanak-kanak, satu tinjauan undang-undang, ditulis oleh Suraya Fadilah Mak Fauzi dan Syamlina Rahman, diterbitkan pada Oktober 2021. Gangguan seksual merupakan satu bentuk tingkah laku seksual dari segi gurauan, pandangan, bahasa dan komen-komen yang boleh menggugat keharmonian mangsa. Perbuatan ini membolehkan mangsa berada dalam keadaan tidak selesa atau takut. Kes gangguan seksual semakin membimbangkan kerana sudah berada di peringkat pusat pengajian, iaitu di sekolah dan di peringkat pengajian tinggi. Gangguan seksual sukar dibendung dan dapat menjejaskan setiap individu dari segi mental, fizikal dan emosi. Perkara ini menjadikan nilai kepercayaan diri dan masa depan mangsa tercemar. Ini juga mencemarkan imej individu, pendidik dan pusat pendidikan. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran khususnya pelajar mengenai jenayah seksual dan hasil kajian berjaya menyelesaikan jumlah kes jenayah di peringkat pendidikan. Artikel 2. Mengenal pasti tingkah laku dan peringkat awal kesihatan mental mangsa dan gangguan kanak-kanak. Jenayah gangguan seksual terhadap kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah semakin meningkat setiap tahun. Terdapat juga kes yang digugurkan, tidak dilaporkan atas sebab tertentu atau mangsa. Kajian yang dijalankan bertujuan mengenal pasti tingkah laku yang ditunjukkan oleh mangsa semasa berada di sekolah. Kajian ini juga dijalankan untuk melihat peringkat awal kesihatan mental mangsa dengan menggunakan ujian DAS bagi mengenal pasti kemurungan, kebimbangan dan tekanan. Selama 3 orang murid yang terdiri daripada 1 lelaki dan 2 perempuan berumur 12 tahun, ketiga-tiganya merupakan mangsa gangguan seksual kategori kes terpencil. Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perubahan tingkah laku yang jelas semasa berada di dalam bilik darjah hasil daripada pemerhatian guru kelas. Hasil kajian melalui ujian DAS juga mendapati kesihatan mental berada di tahap sederhana, teruk dan sangat teruk. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan berbentuk kajian kes. Secara keseluruhannya, kajian ini memperlihatkan bahawa jenayah gangguan seksual terhadap kanak-kanak memberi implikasi negatif dalam perkembangan emosi dan kendiri mangsa.
Artikel 3. Pengaruh faktor psikologikal terhadap pemangsaan gangguan seksual dalam kalangan bekas pelajar sekolah menengah perempuan. Isu gangguan seksual dalam kalangan remaja semakin berleluasa dan memberi impak negatif kepada pembentukan komuniti yang sihat. Gangguan seksual bukan sahaja berlaku berlainan jantina tapi juga sesama jantina. Kajian lanjut yang melibatkan aspek dalam seperti faktor psikologikal menjadi punca pelajar perempuan di sekolah perlu dikaji untuk pendedahan kepada masyarakat umum. Kajian yang dijalankan untuk mengenal pasti pengaruh faktor psikologikal iaitu trait personality, pengheratan kognitif dan sifat asertif terhadap pemangsaan gangguan seksual dalam kalangan bekas pelajar sekolah perempuan. Mereka bentuk kajian kualitatif iaitu kaedah tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik dalam talian Google Form. Soal selidik merangkumi 4 alat ujian versi bahasa Melayu. Seramai 370 orang murid perempuan telah menyertai kajian melalui teknik pensampelan rawat mudah. Hasil dapatan menunjukkan 3 faktor psikologikal yang dialami oleh para responden. Dapatan kajian diperoleh dapat memberi sedikit pendedahan dan membantu dari segi pembangunan langkah pencegahan awal. Tajuk artikel adalah gangguan seksual iaitu tragedi yang tidak didedahkan dan kesan kepada mangsa. Nama pekaji adalah Siti Maziah Zakaria, Nur Bayah Abdul Kadir dan Nur Hazilah Mat Lazim 2019. Kajian yang dijalankan adalah berkaitan permasalahan gangguan seksual yang berlaku dalam kalangan masyarakat serta memfokuskan kesan gangguan seksual terhadap wanita. Pekaji juga turut menjelaskan gangguan seksual boleh berlaku di sekolah, pejabat kerajaan, premis perniagaan, kilang, tempat awam dan sebagainya. Terdapat 2 teori yang dikaitkan dengan isu ini iaitu teori organisasi dan kedua adalah teori sosio-kognitif. Pengkaji juga turut mencadangkan agar dasar berkaitan gangguan seksual perlulah lebih jelas di setiap organisasi dan peraturan juga perlulah lebih diperketatkan. Tajuk artikel adalah gangguan seksual di media sosial dalam kalangan remaja perempuan. Nama pengkaji adalah Muhammad Azri Muhammad Nasir dan Nurul Fatihah Muhammad Rosdi 2020. Kajian yang dijalankan adalah berkaitan gangguan seksual yang terjadi di dalam media sosial dan melibatkan golongan remaja perempuan. Responden yang terlibat dalam kajian adalah melibatkan 100 orang responden perempuan berumur 12 hingga 24 tahun. Aspek yang dikaji adalah pengalaman remaja perempuan tentang gangguan seksual di media sosial, pengetahuan tentang kesan gangguan seksual terhadap individu dan tahap kesedaran mengenai gangguan seksual. Hasil kajian mendapati kebanyakan mempunyai pengalaman gangguan seksual di media sosial namun tidak mempunyai pengetahuan serta kesedaran tentang gangguan dan kesan terhadap diri. Kebanyakannya juga tidak mempunyai pengetahuan berkaitan aspek perundangan serta saluran bagi melakukan aduan. Pengkaji turut mencadangkan agar diadakan program kesedaran dan pemantauan terhadap remaja perempuan yang melibatkan pihak ibu bapa, sekolah dan termasuklah institusi pengajian tinggi bagi membendung isu gangguan seksual ini. Kajian ini ialah berkaitan isu seksual gejala LGBT di Malaysia, isu dan cadangan penyelesaian. Masalah berhubung dengan gejala sosial merupakan antara isu utama yang dihadapi oleh banyak negara termasuk negara Malaysia. Di peringkat antarabangsa, semakin banyak negara yang mula telah memperjuangkan dan mengatakan isu ini sebagai isu yang sangat bahaya. Namun begitu, perundangan yang wujud di Malaysia berhubung dengan gejala LGBT ini masih lagi samar-samar walaupun pada dasarnya telah diperuntukkan perbuatan tersebut sebagai satu kesalahan secara umum. Sayang sama, terdapat banyak pihak tampil untuk menjadikan isu ini sebagai langkah untuk diatasi dengan pelbagai cara seperti seminar, ceramah, program yang berbentuk kesedaran dan lain-lain. Harapkan para pelajar tidak terlibat dalam gejala LGBT ini di sekolah maupun di IPTA dan IPTS. Tajuk kajian ini adalah pendidikan seksual dalam menangani permasalahan seksual mahasiswa di IPT dan sekolah. Proses pembangunan yang amat pesat berlaku di Malaysia telah mengundang nilai dan budaya barat yang tidak sihat meresap ke dalam masyarakat, terutamanya di kalangan remaja. Golongan remaja mulai dipengaruhi oleh budaya tidak sihat seperti pergaulan haram, bosnya, hubungan seks sebelum nikah, kelahiran anak luar nikah dan pengangguran. Pelajar perempuan akan melacur diri dan menggunakan permainan seks. Persoalannya di sini, bagaimana mahasiswa-mahasiswa di IPT dan sekolah yang sememangnya terbukti intelektual dari segi akademik boleh terjerumus dalam permasalahan ini. Kertas ini juga bertujuan untuk melihat fenomena permasalahan seksual remaja terutama di IPT. Dan kita juga melihat sebab dan akibat, keperluan kepada pendidikan seks dan sejauh mana pendekatan kaunseling boleh diadaptasikan oleh kaunselor dalam menangani masalah ini. 너의 손을 잡고 어떤 길이라도 같이 걸었으면 해